Beralih ke negeri di bawah bayu, Kerajaan Sabah yang diterajui Gabungan Rakyat Sabah capai banyak kejayaan dari segi MA63. Langsung bersama Inisia Dulus di Kota Kinabalu. Ya, Zahira, Kerajaan Sabah yang diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS mencapai banyak kejayaan dari segi Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang diperjuangkan dalam tempoh 2 tahun pertama pemerintahan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor berkata beberapa peristiwa penting telah dicapai kerajaan negeri berhubung MA63 termasuk dalam sektor minyak dan gas. Menurut Datuk Haji J, kerajaan negeri akan memanfaatkan sepenuhnya persefahaman dan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan dalam memastikan perjanjian penubuhan Malaysia itu dapat dilaksanakan sebaiknya. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2023 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Datuk Haji J berkata, setelah genap 60 tahun pembentukan Malaysia, Sabah khususnya telah mengecapi pembangunan dan kemajuan dalam pelbagai aspek. Ini termasuk beberapa kejayaan melalui Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dalam sektor pembangunan ekonomi dengan perdagangan Sabah tahun lalu mencapai rekod tertinggi dalam sejarah iaitu RM118.1 bilion berbanding RM87.2 bilion pada 2021. Sabah juga berjaya menarik lebih daripada RM33 bilion pelaburan dan memperoleh hasil RM7 bilion. Ini merupakan pencapaian tertinggi sejak mencapai kemerdekaan. Datuk Haji J menegaskan usaha berkenaan akan dipergiatkan lagi termasuk meningkatkan peluang pelaburan yang boleh memanfaatkan pelbagai sektor pembangunan di Sabah. Perpaduan rakyat antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak perlu terus dipelihara khususnya dalam kalangan generasi muda. Langkah itu penting kerana Malaysia terbentuk melalui pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Justru kemakmuran hidup rakyat berbilang kaum dan agama perlu terus dijaga demi keharmonian semua. Sebagai seorang anak muda, wakil rakyat daripada Sabah adalah yang pertama, perpaduan di antara wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak akan sentiasa dieratkan dan kita ingin untuk mengurangkan jurang pembangunan di antara kedua-dua wilayah ini. Semangat kenegaraan ini perlu dibawa di semua sekolah, di peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah tadika dan sekolah menengah. Perlu dibawa semangat kenegaraan supaya rakyat di semua peringkat dapat menghayati Hari Malaysia. Dalam masa sama, tuntutan dalam Perjanjian Malaysia MA63 oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri dapat ditunaikan seperti yang diumumkan sebelum ini iaitu perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Sabah dan penyerahan kuasa kawal selia elektrik menjelang Januari 2024. Sebanyak 7.5 juta ringgit disalurkan kerajaan negeri bagi membina bangunan baharu Pusat Jagaan Orang Pekak dan Kurang Upaya Tawau. Setelah siap kelak, bangunan baharu itu mampu menampung 100 pelajar berbanding 65 pelajar ketika ini. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Rina Jainal yang juga adun kukusan berkata beliau akan mengemukakan permohonan peruntukan setiap tahun bagi menampung kos operasi pusat berkenaan. Saya juga dimaklumkan memang mereka tidak mendapat peruntukan setiap tahun. Jadi ini adalah antara yang mendapat perhatian saya untuk dimajukan di pihak kerajaan negeri agar memperuntukkan serumpama peruntukan untuk membantu pusat latihan jagaan anak-anak ini sekurang-kurangnya untuk diberikan peruntukan setiap tahun. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan 4 buah kipas kepada Pusat Jagaan Orang Pekak dan Kurang Upaya Tawau. Sementara itu, Pengerusi Pusat Jagaan Berkenaan Dr. Loh Voon Kong berkata, projek pembinaan bangunan baharu pusat tersebut dapat dimulakan sebelum hujung tahun ini bagi melancarkan sesi pembelajaran dan latihan. So we are trying to cater the maximum 100 to 150 children
We know that the autistic children is now increasing very fast. Since last year, we have enrolled 15 autistic children, preschool autistic children. So we can see that in the future, more and more autistic children will be require a certain therapy and teaching program for them. Pusat Jagaan Orang Pekak dan Kurang Upaya Tawau yang beroperasi sejak 1986 ketika ini menempatkan 40 kanak-kanak autistik, 12 kurang upaya pendengaran, 10 sindrom Down dan 3 kanak-kanak cerebral palsy. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, menuntut rakyat Malaysia menyemai semangat patriotisme dan nasionalisme dalam diri. Ia selaras usaha menjadikan Malaysia sebagai negara lebih makmur dan maju berteraskan kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat yang bertonggakkan 6 nilai teras Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri berkata hidup dalam perpaduan antara kaum dan etnik merupakan nikmat yang amat berharga dan tidak ternilai harganya. Justru ia perlu dipupuk agar kemerdekaan Malaysia dapat dipertahankan untuk generasi seterusnya. Kami memang sangat komuniti yang sangat gembira, tetapi kami perlu lagi masih mengingatkan kepentingan untuk memperpadukan Malaysia seluruh negara negeri dan terutamanya di komuniti yang kami tinggal. Jadi dan dengan ini kami juga boleh memastikan kestabilan politik yang dapat membina ekonomi semula untuk Malaysia yang sedang membangun selepas krisis COVID pandemik. Beliau ditemui media dalam program Semarak Gemilang dan Pondok Berhias Sim-Sim di Sandakan. Bagi kategori jambatan dimenangi juara bertahan Jambatan 11, tempat kedua Jambatan 23 dan tempat ketiga Jambatan 8. Manakala bagi kategori Rumah Sim-Sim dimenangi Lorong C, sementara tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Lorong B dan Lorong A. Dalam usaha menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia, UMNO bahagian Keningau mengambil inisiatif menyantuni 200 penunggang motosikal di Pekan Keningau. Penunggang terlibat diberi pengisian minyak petrol secara percuma sempena program isi minyak motor percuma dan perarakan belia bermotor. UMNO Keningau ataupun Barisan Nasional Parlimen Keningau mengadakan program isi minyak motor percuma. So, Alhamdulillah kita akan meneruskan program-program seperti ini untuk kita membantu para belia ataupun golongan-golongan B40 untuk meringankan beban mereka lah. Terima kasih kepada KB telah anjuran untuk mengisi minyak kepada motor-motor dan rider-rider di sini Keningau, terutamanya yang kira macam kita yang orang-orang macam tidak berkemampuan lah macam begitu. Dan program-program ini yang kita harapkan akan datang dapat berkumpul anak-anak muda buat program begini lah. Jadi sempena Hari Malaysia, jadi saya ucapkan Selamat Hari Malaysia. Di masa akan datang, kalau program-program seperti ini yang boleh meringankan lagi lah beban rakyat, harap diteruskan lagi lah. Sempena sambutan Hari Malaysia, Persatuan Pustakawan Malaysia Kumpulan Sabah juga tidak ketinggalan menyuburkan rasa cinta kepada negara menerusi penganjuran program Kembara Merdeka. Program dijayakan bersama Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, University College Sabah Foundation UCSF dan Perpustakaan Negeri Sabah. 50 peserta menjayakan program ini dengan perjalanan sejauh 60 km menaiki kereta api bermula dari Kota Kinabalu hingga ke Membakut Beaufort. Kita memilih kereta api sebagai dalam Kembara Merdeka ini adalah kereta api adalah sebagai salah satu pengangkutan yang mula-mula digunakan sebelum kemerdekaan. Jadi kita mengenang nostalgia di mana para pendahulu, para pejuang-pejuang kita menggunakan kereta api sebagai satu pengangkutan. Kami sangat teruja juga, especially terutama dekal saya dan beberapa ahli saya lah. Kami orang Semenanjung. So kami pun teruja sebab dapat ikut Sabah Railway kan, kereta api Sabah. Dan dalam kereta api itu pun banyak aktiviti. Terutamanya
bertanyakan soalan kemerdekaan dan mengenai Malaysia. Sepanjang perjalanan menyusuri 6 stesen kereta api kembara diisi dengan pelbagai aktiviti dalam gerabak, antaranya kuis merdeka. Baik, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah bersama Zahira Diangkas Sabri. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Anne langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.